Keenakan ketupat daun palas anak jati Kampung Sepat Jerlun jadi sebutan dan emosi 14 banduan diberi peluang sambut Lebaran bersama orang tersayang antara laporan dari utara tanah air. Untuk paparannya, kita bersama Nur Izzati Cik Ani di Alustar Kedah. Silakan Izzati. Hidangan ketupat daun palas semestinya menjadi hidangan wajib pada setiap rumah setiap kali musim perayaan. Namun tanpa disedari, tidak ramai terutamanya generasi muda lelaki yang tahu menganyam kelongsong ketupat. Bagi anak kampung Kupang Sepat Jerlun, Muhammad Syauqi Cik Halim, 31 tahun, dia bertuah kemahiran yang diwarisi daripada ibunya menjana pendapatan sepanjang tahun. Bermula dari pemilihan saiz daun palas, membuka dan membalutnya, ketupatnya antara yang tersohor dengan rasa lemaknya, apatah lagi dicicah rendang atau serunding. Saya sama waktu habis sekolah 2009 tu, mak dah start buat dah waktu tu. Kira ni mewarisi lah daripada yang mak bawa tu, lebih kurang dalam 10 tahun macam tu. Tak ada rahsia sebenarnya, dia cuma bila dah lama dah arif tu dia lagi mahir lah. Lagipun siapa-siapa pun boleh balut je. Cepat dengan lambat ya. Bila dah hari-hari buat tu dia akan lebih cepat lah. Ada skill dia tu lebih cepat sikit lah daripada orang biasa. Ketupat palasnya mendapat permintaan tinggi daripada warga Kuala Lumpur dan Selangor. Malah perusahaannya yang semakin berkembang turut membuka peluang perniagaan dan pekerjaan kepada penduduk kampung. Pada sehari ni boleh berapa cik buat? Buat ni 300 lebih lah. 300 cakap biji apa makan biji. Buat sambilan lah no? Sambilan lah. Selain Muhammad Syauqi, kakaknya turut mengusahakan ketupat daun palas sejuk beku di Langkawi dan berjaya menembusi pasaran di luar negara. Seramai 14 banduan terpilih dibenar bertemu ahli keluarga sempena sambutan Aidilfitri. Pemilihan berdasarkan beberapa kriteria, antaranya faktor disiplin dan penerimaan semula keluarga. Wartawan Firdaus Mokhtar ada laporannya. Jabatan Penjara Malaysia menerusi program pembebasan banduan secara berlesen Ihsan Madani kepulangan yang dinanti. Dengan di penjara Pokok Sena, seramai 14 banduan telah pun dibebaskan. Ketika ditemui, banduan berusia antara 21 hingga 62 tahun itu mengakui kesilapan lalu dan bersyukur diberikan peluang meraihkan Lebaran bersama orang tersayang. Nama amat seronok sekali lah. Memang bangga. Saya pun ada cucu luar lah. Isteri meninggal. Lalu ni saya ada tumpang rumah menantu saya tu. Perasaan tu memang gembira lah, seronok sekali lah. Selama ni tak pernah macam tu. Tahun ni tak payah. Tahun lepas tak payah lah untuk isteri ni kan. Ni apa nak payah balik lah. Dalam kalau saya dapat ilmu kalau saya bagi semayang pun ilmu kalau saya tak tahu pun kalau ada dapat juga sikit manfaat. Semayang tu saya boleh lah dan ni sebelum ni saya tak tahu sangat padu air ni kan. Saya rasa gembira kerana dapat beraya setelah 2 tahun beraya di dalam. Kira dah dua kali masuk kira tahun ni dapat peluang balik untuk beraya di luar. Yang paling saya rindu nak salam dengan family lah, dengan orang tua, nak jumpa adik-adik lah. Sementara itu, Timbalan Pengarah Penjara Pokok Sena, S. Tanabal berkata, panduan terlibat perlu menjalani parol di daerah masing-masing sebelum pembebasan penuh pada tarikh telah ditetapkan. Mereka dibebas secara berlesen. Pembebasan yang sebenar akan dijalankan oleh PPD, Pejabat Parol Daerah, di mana banduan-banduan ini dihantar dan akan dikawal, dan mereka hanya perlu lapor diri di Pejabat Parol Daerah untuk pembebasan pada tarikh-tarikh yang mereka sendiri telah dimaklumkan dengan jelas.
Laporan Firdaus Mokhtar, RTM. Industri pendaratan dan pemprosesan siput retak seribu di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Kuala Salah perlu diperkasa. Kemampuan aktiviti penangkapan hasil laut sepanjang tahun itu wajar dimanfaat sebaik mungkin ke arah mengukuh lagi status ekspor industri itu. Pengusaha bot siput retak seribu secara purata 10 buah bot akan keluar menangkap siput dengan hasil tangkapan harian antara 6 hingga 8 tan. Kalau siput ni dia melibatkan orang ramai. Dia boleh seluruh orang kampung. Dia mungkin dia dalam 30 orang, 40 orang boleh cari makan siput ni. Dia untuk proses dia, untuk kelas naik meja dia tu mungkin 20-25 orang macam tu. Boleh lah orang-orang tua-tua dekat turun kelas tu. Boleh dapat pendapatan lebih. Dari siput ni kami proses, kami ekspor ke luar negara. Kat mana tu? Kami hantar Kemboja, Vietnam. Industri juga menyediakan peluang pekerja kepada 120 penduduk dengan pendapatan antara RM80 hingga RM100 untuk separuh hari. Pasin dia lah buang kulit. Lepas tu isi pecah tu, siput pecah tu. Kalau hari ni 2 kupang, kalau naik meja 2 kupang, kalau kelah RM8. Berapa RM8? Kerja ni lah. Aktiviti ini bermula seawal 7 pagi dan mengambil masa antara 2 hingga 3 jam bergantung kepada jumlah tangkapan. Laporan itu mengakhiri berita dari Kedah. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Izzati.